Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bashirah binti Ramzi, nombor matrik 054717. Hari ini saya akan membentangkan tentang translasi teks Jawi klasik Kitab Bughyatul Kitab karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatuni pada muka surat 84 pada bahagian bait bab haid. Yang pertama, bermula haram sebab haid. Perempuan dan nifasnya itu barang yang haram sebab janabah daripada tawaf dan sujud tilawah dan sujud syukur dan menyentuh mushaf dan berhenti di dalam masjid dan membaca Quran dengan qasad Quran dan lebih atasnya 5 perkara iaitu lalu di dalam masjid jika takut ia titik darahnya kerana memelihara akan daripada najis. Maksudnya kat sini, hukumnya adalah haram bagi perempuan yang haid dan juga nifas daripada melakukan perkara-perkara yang dibolehkan semasa ia suci seperti sembahyang, tawaf, sujud tilawah, sujud syukur, menyentuh mushaf, berhenti dalam masjid, membaca Al-Quran dan banyak lagi. Dilarang juga bagi perempuan yang haid dan juga nifas untuk lalu di dalam masjid kerana takut akan darahnya menitik ataupun dia bocor, yang mana takut akan mencemarkan kesucian masjid kerana darahnya itu. Seterusnya, dan jika tiada takut akan dia, maka tiada haram dan hanya makruh jua dan dihubungkan dengan dia orang yang mempunyai najasah pada badannya atau ni'lannya, umpama yang ada najasah yang ditakut jatuh di dalam masjid, maka haram atasnya lalu di dalam masjid. Jika takut jatuh, maka jika tiada takut, tiada haram dan tiada makruh bersalahan pada orang yang haid. Makruh ia jika tiada takut titik darahnya. Jika perempuan yang haid itu yakin bahawa darahnya tidak akan menitik ke dalam masjid, maka tidak haram baginya. Tetapi hukumnya makruh kerana ia seumpama perempuan tersebut menanggung najis pada badannya ataupun na'lun iaitu seliper. Ia takut umpama ia menanggung najis takut jatuh ke dalam masjid. Umpama ia menanggung najis tersebut, ia akan jatuh ke dalam masjid. Jika perempuan tersebut takut darahnya akan jatuh ke dalam masjid ataupun menitik ke dalam masjid, maka hukumnya haram jika dia lalu di dalam masjid. Tetapi jika perempuan tersebut yakin bahawa darahnya tidak akan jatuh ataupun dan juga tidak akan menitik ke dalam masjid, dia tidak haram tetapi makruh bagi perempuan tersebut. Dan demikian Nabi, mandi atau tayamum kerana mengangkatkan hadas atau kerana ibadat, maka iaitu haram atasnya, melainkan mandi yang sunat pada haji, maka iaitu sunat. Jika perempuan yang haid itu mandi atau tayamum untuk mengangkat hadas atau untuk melakukan ibadat, haram ke atasnya. Kerana pada ketika itu perempuan tersebut masih lagi dalam keadaan tidak suci ataupun masih lagi dalam keadaan haid. Tetapi jika perempuan yang haid itu hanya untuk mandi sunat seperti mandi hari raya haji, mandi hari raya, mandi hari Jumaat, ia dianggap sunat saja dan tidak mengapa jika dia mandi sunat itu. Seterusnya, dan demikian lagi puasa fardu dan sunat, maka iaitu haram atasnya. Keduanya lagi tiada sah dengan ijma' kerana khabar sahih sabda Nabi SAW, "Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum." Maksudnya, tiadakah apabila haid perempuan tiada sembahyang dan tiada puasa dan wajib mengqadakan dia, bersalahan sembahyang tiada wajib mengqadakan dia, kerana hadis Muslim daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha katanya, "Kunna nu'maru biqada'is sawmi wa la nu'maru biqada'is solah." Adalah kami disuruh dengan mengqada puasa
dan tiada disuruh dengan mengqada sembahyang, dan kerana adalah ia di dalam setahun sekali bersalahan sembahyang. Maksudnya di sini, tidak sah bagi perempuan yang haid itu berpuasa berdasarkan ijma' daripada hadis sahih Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Laisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Yang bermaksud tidak wajib bagi perempuan yang haid untuk sembahyang dan berpuasa. Maksudnya kat sini, jika perempuan yang datang haid ataupun datang nifas ataupun keluar nifas, tidak wajib bagi perempuan tersebut untuk bersembahyang dan juga berpuasa. Maka jika perempuan tersebut sembahyang juga dan berpuasa juga, maka haram atasnya. Perlu mengkosakkan bahawa perempuan tersebut tidak perlu mengqadakan semula yang ditinggalkan semasa haid. Hadis sahih daripada Sayyidatina Aisyah mengatakan, "Kunna nu'maru biqada'i shaumi wa la nu'maru biqada'i salat." Yang bermaksud kami disuruh untuk mengqadakan puasa tetapi tidak bagi solat. Orang yang haid hanya perlu menggantikan puasa yang ditinggalkan semasa bulan Ramadan tetapi tidak bagi sembahyang kerana puasa dilakukan hanya setahun sekali. Hanya puasa yang berada di dalam bulan Ramadan sahaja yang wajib digantikan semasa dia haid ataupun tidak suci. Kerana puasa bulan Ramadan ini kita lakukan hanya setahun sekali. Tidak seperti sembahyang, kerana sembahyang ini kita lakukan secara berterusan dan setiap hari. Seterusnya, kata ulama, haram mengqada sembahyang bagi orang yang haid. Demikianlah yang diiktimad oleh Syekh Ibnu Hajar, dan kata setengah ulama makruh. Demikianlah yang diiktimad oleh Syekh Romli. Maka atasnya kata ini sah qadanya oleh Syekh Hajar dan Khatib tiada sah pula. Syekh Ibnu Hajar berpendapat Syekh Ibnu Hajar berpendapat haram mengqadakan sembahyang bagi orang yang haid. Tetapi bagi Syekh Romli berkata makruh bagi orang yang haid ini menggantikan solat. Tetapi Syekh Hajar dan Khatib kata tiada sah jika mengqadakan solat. Dan demikian lagi bersentuh antara pusat dan lutut dengan tiada berlapik, dan jikalau tiada syahwat sekalipun, sama ada dengan tangan atau dengan yang lainnya, kata setengah ulama, tiada haram menyentuh barang yang antara pusat dan lutut dan dengan yang lain daripada wati. Di sini permasalahan bagi suami isteri. Sesetengah ulama bersentuhan antara pusat dan lutut dengan tiada berlapik, dengan sekali antara pusat dan lutut dan antara pusat dan lutut dan sekalipun tidak mengeluarkan rasa syahwat, kata sesetengah ulama tidak haram menyentuh, sama ada dengan berlapik ataupun tidak berlapik, itu tidak haram, melainkan wati. Bermula wati pada perempuan yang haid di dalam masa keluar darah, itu haram dosa besar jika dengan sengaja, lagi dengan ikhtiar barangkali jadi kufur bagi orang yang menghalalkan, bersalahan jika diiktikadkan halal, kemudian daripada putus darahnya dan dahulu daripada mandi, atau pada akhir darah tiada jadi, kufur orang yang menghalalkan sebab ikhtilaf ulama padanya. Di sini, jika perempuan yang haid itu melakukan wati, jika perempuan tersebut ketika haid dia melakukan persetubuhan, perempuan tersebut berdosa besar dan boleh menjadi kufur kerana melakukan perkara yang haram, dan dia perkara yang haram dengan sengaja, apatah lagi dia menghalalkan perkara tersebut. Kemungkinan tidak jadi mengapa jika perempuan tersebut melakukan wati dan dia beranggap halal perkara tersebut kerana terdapat khilaf ulama baginya. Sekian, terima kasih.